Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal bin Zaidin bernombor metrik 151727. Baiklah, kumpulan kami akan membentangkan model sekolah bercas yang telah dijalankan. Kami daripada kumpulan 10 iaitu kumpulan emas. Kumpulan kami terdiri daripada 13 orang ahli seperti yang telah disenaraikan dalam senarai nama yang berikut. Baiklah, seterusnya bagi model sekolah bercas, kumpulan kami telah mendapatkan bahagian kelas ataupun bilik darjah. Nama model projek kelas bercas yang telah kami jalankan ialah Kencana yang membawa maksud emas yang diambil daripada nama kumpulan kami sendiri dan juga berdasarkan sifat emas yang mempunyai nilai yang tinggi selaras dengan matlamat model kelas kami iaitu memberikan nilai yang tinggi dalam hal pendidikan dan mewujudkan suasana kelas yang bersih, ceria dan juga selamat. Baiklah, berikut merupakan model ilustrasi 2D projek kami yang telah dirangkakan terlebih dahulu sebelum membuat model 3D yang lebih terperinci. Dalam rangka ilustrasi model 2D ini, kami telah meletakkan kata kunci di mana bagi memudahkan para guru untuk mengenal pasti komponen ataupun bahan yang telah kami gunakan dalam model kelas kami. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan ilustrasi 3D model kelas bercas kumpulan kami. Berikut merupakan pandangan hadapan model kelas kami, di mana daripada pandangan hadapan kita dapat lihat susun atur meja di dalam kelas adalah secara berkumpulan supaya mudah bagi pelajar untuk berkomunikasi dan menjalankan aktiviti berkumpulan yang bertepatan dengan kehendak pembelajaran PAK ke-21. Melalui pandangan hadapan juga kita dapat lihat terdapat meja guru, 4 buah kipas, monitor LCD juga ditambahkan. Kita juga dapat lihat terdapat alat pemadam api untuk keselamatan di bahagian sudut kiri hadapan kelas. Kita juga dapat melihat terdapat loker untuk pelajar ditambah di bahagian sisi kelas bagi memudahkan pelajar untuk menyimpan barangan. Dan di bahagian sisi kiri kita dapat lihat terdapat sudut multimedia dan sisi kanan terdapat dispensi air dan gelas. Pintu masuk dan keluar juga kita dapat lihat di sisi kelas sebanyak 4 buah pintu. Seterusnya merupakan pandangan belakang model kelas bercas kami, di mana di bahagian belakang kita dapat lihat terdapat sudut membaca bagi memudahkan pelajar mendapatkan bahan bacaan atau rujukan pelajaran. Selain itu juga kita dapat lihat terdapat papan notis atau papan maklumat untuk pelajar meletakkan informasi terkini pembelajaran dan juga akhir sekali kita dapat lihat di bahagian kanan kita dapat lihat sudut rekreasi di mana untuk pelajar bersantai ataupun untuk menenangkan diri. Baiklah, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Safia binti Rosman daripada ahli kumpulan 10 akan membincangkan berkenaan dengan model kelas kami. Saya akan bercakap berkenaan dengan sudut bacaan. Sudut bacaan di kelas kami mempunyai rak dan buku. Fungsi sudut bacaan ini adalah penting kepada murid-murid supaya dapat memudahkan urusan pembelajaran mereka. Seperti murid-murid boleh mencari bahan rujukan. Selain itu, ia juga boleh menghilangkan kebosanan murid-murid kerana mereka boleh membaca buku semasa menunggu guru untuk datang ke kelas ataupun semasa ketiadaan guru di dalam kelas. Kedudukan sudut bacaan ini terletak di bahagian belakang, di bucu atau hujung sebelah kanan jika dilihat daripada bahagian hadapan. Ia juga berhampiran dengan pintu belakang iaitu pintu B. Kedudukan sudut bacaan ini di belakang ini amat sesuai supaya murid-murid dapat mencari buku dengan baik dan tenang. Selain itu, saya akan membincangkan berkenaan dengan sudut rekreasi. Fungsi sudut rekreasi ini ialah sebagai tempat untuk murid-murid berehat dan tempat bermain permainan bagi melepaskan tekanan para pelajar selepas belajar. Sudut rekreasi ini juga dilengkapi dengan sofa dan meja.
Sudut edukasi ini juga berupaya untuk memberi keselesaan kepada para pelajar selepas mereka belajar bagi mengeratkan hubungan silaturahim sesama pelajar selain daripada berada di tempat duduk mereka. Kedudukan sudut rekreasi ini terletak di sudut sebelah kanan belakang bilik darjah. Okey, kemudian bagi sudut informasi pula terdiri daripada papan kenyataan. Papan kenyataan di dalam bilik darjah adalah dilihat sebagai suatu perkara yang tidak asing lagi. Sudut-sudut ini perlu dikemaskini dan diuruskan dengan baik agar memberikan impak dalam sesi pembelajaran murid. Kebiasaannya, papan kenyataan ini berfungsi sebagai sudut mata pelajaran dan terdiri daripada formula matematik dan subjek-subjek yang lain. Juga sebagai sudut info bagi maklumat tentang pelan kebakaran ataupun sudut amalan harian. Misalnya jadual bertugas ataupun jadual harian. Dan juga sudut penghargaan. Kedudukan papan kenyataan ini terletak di bahagian belakang, iaitu berada di tengah-tengah antara rak buku dan sudut rekreasi. Kedudukan tersebut amat estetik kerana terletak di bahagian yang strategik dan murid-murid dapat melihatnya terus serta guru-guru juga boleh melihatnya. Terdapat 4 sudut utama iaitu sudut multimedia, sudut pantry, sudut membaca dan juga sudut rekreasi. Pertama sekali, untuk sudut multimedia, sudut ini diwujudkan untuk memudahkan murid dalam kelas mengakses maklumat berkaitan pembelajaran pada bila-bila masa sahaja. Sudut multimedia ini berada di sebelah kiri kelas. Untuk pada pandangan kami, 4 buah komputer sudah mencukupi untuk sebuah kelas kerana murid boleh bergilir untuk menggunakannya untuk mencari sesuatu maklumat. Meja dan kerusi yang bersesuaian juga diletakkan di depan meja komputer bagi keselesaan murid semasa menggunakan komputer lah. Untuk penggunaan ICT amatlah diperlukan dalam kehidupan murid kerana dapat mendedahkan cara penggunaan yang betul untuk mencari maklumat kepada murid-murid. Bagi sudut pantry pula, sebuah dispensil air juga disediakan di sebelah kiri kelas dan berjauhan dengan meja dan peralatan menulis murid untuk mengelakkan peralatan mereka daripada terkena air dan juga basah. Murid memerlukan air bersih secukupnya ketika berada di dalam kelas. Gelas-gelas plastik yang disediakan boleh digunakan untuk jangka masa yang berpanjangan untuk menjimatkan kos dan juga menjaga keselamatan murid. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan gelas berkaca boleh membahayakan murid kerana apabila pecah ia boleh melukakan murid. Sudut ini jarang ada dalam kelas, namun dalam model kelas kami membuat keputusan untuk meletakkan sudut pantry untuk memastikan murid mengambil air bersih yang secukupnya ketika belajar, di samping meringankan beban mereka daripada membawa botol air sendiri setiap hari ke sekolah. Bagi aspek keselamatan murid pula, sebuah fire extinguisher ataupun alat pemadam api diletakkan di hadapan sebelah kiri kelas iaitu di belakang pintu kelas. Alat pemadam api ini merupakan perkara yang wajib ada di dalam setiap kelas untuk memadam api kebakaran yang boleh terjadi pada bila-bila masa sahaja. Dan akhir sekali, loker murid ataupun almari murid mesti disediakan di dalam kelas bercas kami untuk memudahkan murid meletakkan buku teks ataupun barangan peribadi mereka ke dalam loker yang disediakan. Murid juga mempunyai kunci berkod masing-masing untuk mengunci dan mengakses loker mereka. Kedudukan loker ini terletak di sebelah kanan kelas iaitu di antara pintu C dengan water cooler. Dan monitor LCD yang menggantikan monitor LCD yang akan digunakan untuk mengganti papan putih atau papan hitam digunakan untuk memaparkan bahan pengajaran dengan lebih efektif seperti gambar dan juga video. Kedudukan monitor LCD ini adalah di hadapan kelas iaitu di belakang tempat ataupun meja guru. Sekian, terima kasih.